rekod. Aduh, bateri tak naik sekarang. Kepada Encik Musa dan semua rakan-rakan. Hari ini saya akan mempertahankan penyelesaian masalah kreatif LMCA 2462 berkaitan dengan teknik kreatif. Okey, adik-adik kelas saya adalah Ahmad Haris Sakini, saya Aidil Adha dan Muhammad Firdaus. Okey, next. Okey, pada hari ini kita akan dapat mengenal pasti aliran fikiran dalam prinsip asas kemahiran, iaitu fikiran kritis dan kreatif. Kemudian kita akan mengaplikasikan sampel dalam menyelesaikan masalah dalam kehidupan seharian. Okey, next. Apakah itu sampel? Okay, sampel ialah teknik aktiviti senarai semak. Okey, contoh saya akan menggunakan produk makanan dan berkaitan dengan sampel. Okey, produk makanan saya ialah chocolate Cadbury. Okey, next. Okey, mengikut prinsip skema, huruf yang pertama ialah S, iaitu substitute. Substitute, kita akan membuat sesuatu pengubahsuaian pada chocolate Cadbury untuk menarik minat pengguna. Okey, seterusnya kita akan gantikan perisa coklat dengan perisa buah. Tukarkan kertas pembalut Cadbury pada bahagian luaran dengan corak yang lebih menarik. Dan akhir sekali, kemungkinan kita boleh buat balut itu mempunyai warna yang cerah dan terang. Okey, next. Okey, untuk C combine, kami akan gabungkan coklat Cadbury dengan aiskrim atau kek untuk mendapatkan lebih banyak pilihan kepada pengguna. Okey, next. Okey, adapt. Adapt ni berkemungkinan kami akan mengubah bentuk coklat Cadbury itu. Contohnya kita akan tambahkan idea lain. Okey, tambahkan objek lain. Mungkin kita akan kekalkan objek yang masih ada, original. Tambah dan kita akan sesuaikan dari masa yang lalu lah. Contoh kita akan letak pada bekas yang lebih menarik dan tidak udara. Okey, next. Okey, M modify, maximize or miniaturize. Coklat ini akan dijadikan lebih besar contohnya dan boleh dinikmati oleh sebuah keluarga dalam kuantiti yang lebih kecil. Okey, next. Okey, put P. Okey, put to other use. Okey, contohnya menjadikan coklat Cadbury sebelum tu. Okey, put the other use maksudnya menjadikan coklat Cadbury ke bentuk yang lain. Okey, seperti yang sesuai untuk kanak-kanak bulat saya kata. Okey, next. Okey, Haris. Seterusnya adalah saya untuk disambungkan. Okey, E for eliminate adalah kita melakukan perubahan pada warna pembungkusan dan keadaan pembungkusan. Kedua adalah mudah cair dan perlu dibalut dengan kertas eliminate apa. Belakang balik. Back balik. Okey, tadi next. Yang eliminate. Okey. Orang kata kenapa kita kena salut aluminium? Okey. Kita kena faham yang bahawa faktor cuaca yang sedia ada di Malaysia ni hujan panas yang betul. Kita kena melakukan satu anjakan paradigma yang mana sesuai dengan cuaca supaya orang kata makanan atau coklat ini dapat bertahan dengan lebih lama. Okey, next. Okey, reserve or rearrange. Okey, maksudnya adalah selaput coklat di bahagian luar dengan perisa tambahan yang lain yang mana orang kata dalam ada satu atau dia bagi satu kick yang orang kata satu flavor yang orang kata bila orang makan dari dalam mulut tu cair di luar, cair di mulut. Maksudnya orang kata memberikan satu rasa yang amat menarik sekali lah. Okey, next. Okey, pengenalan untuk teknik sampel dicipta oleh Bob Eblen dan ditulis oleh Michael Alcol dalam buku yang sangat baik iaitu Tinker Toy. Membantu memikirkan perubahan yang boleh buat pada sesuatu produk yang ada untuk membuat yang baharu melalui senarai semak. Dan ia juga digunakan secara langsung atau sebagai titik permulaan
pemikiran lateral. Okay, next. Ini adalah buku tingkatan tersebut dan penulisnya. Okay, next. Okay, right. Scamper merupakan teknik pencapaian fikiran kreatif kan, untuk ditampil dengan idea-idea baru apabila seseorang cuba untuk membangunkan atau meningkatkan produk atau perkhidmatan. Kat sini kita boleh nampak misalnya saya balik belakang. Misalnya produk yang kita nak create baru, contohnya sebelum ni kita tak pernah dengar produk D-Herb tapi yang mana pengasas dia telah mengambil satu idea yang benar yang mana dia akan survey dan cari untuk produk yang belum ada kat Malaysia ni, yang mana apa yang kita nampak opportunity kat Malaysia ni, kalau kita nak create produk kita kena cari benda yang orang tak buat lagi. Bila dah buat tu orang kata akan ada saingan yang amat tinggi lah. So bila produk baru yang tak pernah dibuat oleh orang ni dalam masa yang sama akan berikan persepsi yang bahawa produk ini insyaAllah satu hari nanti akan meletup sebab ada kelainan daripada produk yang lain. Okay, next. Scamper S for substitute, C untuk combine, A adapt, M modify, dan B untuk put and reduce, and E eliminate, dan R arrange and reverse. Okay, next. Okay, asal usul pada teknik ini diperkenalkan oleh Alex Osborne. Okay. Apa yang kita nampak, kata Alex Osborne ni kata mencetuskan idea yang mana alat pemikiran yang membantu seseorang untuk menjana idea untuk produk, proses atau perkhidmatan yang baru. Okey, dan Scamper juga kata ada satu akronim dan setiap satu huruf tersebut mewakili satu proses pemikiran kata yang menjana pemikiran kreatif, yang mana jika kita menjana pemikiran kreatif kita akan mendapat satu yang bombastik yang mana akan kata membantu menjana idea yang lebih bernas dan lain. Okay, next. Biarlah. Okay. Next. Saya. Okay, saya sambung di bahagian perubahan yang dimasukkan oleh Scamper adalah yang pertama S, iaitu pengganti. Pengganti pada komponen, bahan dan orang. Yang kedua C, gabungan. Gabungkan dengan perhimpunan atau perkhidmatan lain. Yang bermaksud kita satukan. Yang ketiga A, adapt, menyesuaikan. Dari segi aspek adapt ni kita mengubah fungsi, gunakan bahagian elemen yang lain. Seterusnya M, ubah style, iaitu menambah atau mengurangkan skala, mengubah bentuk, mengubah atribut seperti warna. P, digunakan untuk kegunaan lain. E, menghilangkan, iaitu membuang unsur, mempermudahkan, mengurangkan ke fungsi teras. Dan R, terbalik, iaitu memutar ke dalam atau terbalik. Okay, seterusnya kita tengok pembahagiannya. Substitute, combine, adapt, magnify, puts to another use, eliminate, arrange. Okay, seterusnya substitutes. Contohnya, penggunaan bahan berteknologi tinggi untuk pasaran tertentu, iaitu menggunakan komponen berkerjaan tinggi. Seterusnya, bahan atau sumber apa yang boleh anda ganti atau tukar untuk memperbaiki produk. Yang ketiga, apa produk atau proses lain yang boleh anda gunakan. Peraturan apa yang boleh anda ganti. Bolehkah anda menggunakan produk ini di tempat lain atau sebagai pengganti yang lain. Seterusnya, apa yang akan berlaku sekiranya anda mengubah perasaan atau sikap terhadap produk ini? Okey, C, combine. Contohnya, mengintegrasikan komputer dan pencetak dan pengimbas. Apa yang akan berlaku sekiranya anda menggabungkan produk ini dengan yang lain untuk membuat sesuatu yang baru? Dan bagaimana jika anda menggabungkan tujuan atau objektif?
apa yang dapat anda gabungkan untuk memaksimumkan penggunaan produk ini. Seterusnya, bagaimana anda boleh menggabungkan bakat dan sumber daya untuk membuat pendekatan baru untuk produk ini? Adapt. Contohnya, meletakkan dakwat berkualiti tinggi di dalam pencetak, menggunakan kertas berkualiti tinggi. Bagaimana anda boleh menyelesaikan atau menyelesaikan produk ini untuk tujuan atau penggunaan lain? Apalagi produk seperti itu? Siapakah atau apa yang boleh anda tiru untuk menyelesaikan produk ini? Apa lagi seperti produk anda? Apa konteks lain yang boleh anda masukkan ke dalam produk anda? Apa produk atau idea lain yang boleh anda gunakan untuk inspirasi? Modify. Menghasilkan bentuk, saiz dan reka bentuk pencetak atau komputer yang berbeza. Bagaimana anda boleh mengubah bentuk, rupa atau nuansa produk anda? Apa yang dapat anda tambahkan untuk menyelesaikan produk ini? Apa yang dapat anda tekankan atau serak untuk mencipta lebih banyak nilai? Apakah elemen produk ini yang dapat anda kuatkan untuk membuat sesuatu yang baru? Seterusnya, put to another use. Mencetak sebagai mesin fotokopi atau fax. Bolehkah anda menggunakan produk ini di tempat lain? Mungkin di industri lain? Siapakah lagi yang boleh menggunakan produk ini? Bagaimana produk ini berkelakuan berbeza dalam keadaan lain? Bolehkah anda mengitar semula sampah dari produk ini untuk membuat sesuatu yang baru? Eliminate. Contohnya, menghilangkan pembesar suara, skrin warna, dakwat warna dan lain-lain. Yang kedua, bagaimanakah anda dapat memperkemaskan atau mempermudahkan produk ini? Apakah ciri-ciri, bahagian atau peraturan yang dapat anda hilangkan? Apa yang anda boleh meremehkan atau merendahkannya? Bagaimana anda boleh menjadikannya lebih kecil, lebih cepat, lebih ringan atau lebih menyeronokkan? Apa yang akan berlaku sekiranya anda mengambil sebahagian daripada produk ini? Apa yang anda ada di tempatnya? Reverse. Membuat meja komputer dan juga komputer non pencetak atau kerusi komputer dan lain-lain. Yang kedua, apa yang akan berlaku sekiranya anda membalikkan proses ini atau mengurutkan perkara secara berbeza? Bagaimana jika anda cuba melakukan kebalikan dari apa yang anda cuba buat sekarang? Komponen apa yang boleh anda ganti untuk mengubah susunan produk ini? Peranan apakah yang boleh anda ubah atau tukar? Bagaimana anda boleh menyusun semula produk ini? Okey, secara kesimpulannya, dengan menggunakan teknik scamper dalam contoh yang diberikan sebentar tadi, kita dapat mengenal pasti kemungkinan produk baru. Sebilangan besar idea mungkin tidak dapat dilaksanakan atau mungkin tidak sesuai dengan peralatan yang digunakan oleh pengeluar. Tetapi, beberapa idea boleh menjadi titik permulaan yang baik untuk perbincangan mengenai produk baru. Okey, antara rujukan dari kumpulan kami ialah Michael Nicolo 1991 dari bukunya Think Twice, iaitu buku panduan teknik berfikir kreatif. Yang kedua, laman seseorang YouTube seperti yang dipaparkan. Okey, sekian, terima kasih dari kumpulan 3. Korang tahu tak yang kita boleh tukarkan bateri laptop lama yang dah tak pakai jadi power bank? Kalau nak tahu macam mana, jom kita buat. Dia pakai tangan lah. Sakit tangan saya. Okay, settle. Kita ada
6 biji bateri. Ini bateri jenis 18650. Apa ni buang? Okey, kenapa saya kata nak buat power bank ni mudah? Sebenarnya kita hanya perlukan bateri, dan bateri tu kita akan connect dengan power bank punya modul. Korang boleh beli dekat Shopee ke Lazada. Just type je power bank module. Dua USB type A ni untuk output, untuk kita charge handphone kita. Dan untuk charge power bank ni kita akan gunakan micro USB ni. Okey, dan simple je dia punya litar dia. Kita just connect terminal positif dekat sini. Mana ni? Terminal positif dekat sini, dan terminal negatif dekat sini. Okey, charge setiap satu. Okey. Dan cocok dekat USB slot. Okey. 4.2 volt. Okey. Ini 4.2 volt juga. Okey, cun. Yang ini 4.22. Okey, cun. Dia tak drop, dia hampir lebih kurang dia punya voltage dia. Ini 4.23. Okey, cantik. 44 ni kira bateri yang okey. Sebabnya dia hampir sama voltage dia. Kita akan buatkan bateri ni selari macam ni. Lepas tu kita akan cantumkan semua ni selari. Okey, jom start lah. Okay, so connection dia mudah je. Ini kita ada power bank punya modul tadi. Ni harga dalam RM5 macam tu. Kalau perasan dekat board ni, okay, dia ada positif dan negatif. Ni bateri dia tulis positif. Positif bateri, negatif bateri. Just kita connect je ikut ni. Jadi saya nak eksperimen dulu, tengok jadi tak jadi. Kita tak payah patri dulu. Saya just nak connect je positif putih, sebab saya dah connect dengan merah ni. Ni positif bateri, ni negatif bateri. Pastikan dia punya connection dia betul. Okey, dan ini negatif. Okey, saya just connect gitu saja. So bateri kita dah full charge, sebab dia ada 4 kat sini. Kita boleh letakkan 4 lampu sini. Tandanya bateri kita dah berapa level dia. So kalau full kita tekan ni penuh, maksudnya bateri kita dah full lah. Okey, sekarang kita nak test charge. Okey, saya ada wire charger saya ni. Kabel USB saya cocok USB kat USB ni. Ni USB type A nama dia. Yang slot yang biasa macam ni type A kita panggil. Hujung kecil macam ni kita panggil type C. So saya dah cocok sini. Saya nak test connect dekat saya punya handphone. Boleh charge tak? Nampak simple dia power bank. Ada 4 bateri. Parallel kan. Kita selarikan dia. Letak dekat board power bank yang kita boleh beli harga RM5 macam tu kot. Kalau beli banyak dapat murah sikit. Kalau beli dari luar negara saya rasa boleh ada yang murah lagi. Dan saya ada handphone saya. Ini kita test charge. Okey. Nampak tak? Nampak dia hilang pula. Saya tunjuk sini. Cable is charging. Ni, mana ni? Cable charging. Ini saja setup dia. Kita punya bateri, kita punya board kita, board charging board kita nak harga RM5 je. Just type je power bank module dekat Shopee ataupun Lazada, dah boleh charge handphone. Okay, plan saya sekarang adalah saya nak letak macam ni tau. Saya punya board ni dekat sini. Macam ni. Okay, board saya kat sini atas ni. Dan saya nak buat casing dia guna kayu, guna plywood ni. Buat comel-comel, buat casing dia supaya saya nak buat dia punya board ni akan sentiasa melekat pada casing.
dan saya boleh keluar masukkan saya punya bateri ni. Andai kata masa depan bateri ni dah rosak ke apa, saya boleh keluar, saya boleh swap je bateri dia. Sebab tu saya pakai casing macam ni. Saya tak pakai yang ada satu lagi, dia punya holder ada yang lain sikit, yang ada betul matikan kat atas ni. Kalau yang macam ni saya boleh keluarkan bateri, saya boleh tukar-tukar replacekan bateri dia. So saya nak macam ni. Benda ni boleh keluar masuk dalam casing saya, dan dia punya board ni sentiasa melekat dalam casing. Alright. Settle power bank. Buat sendiri je ni, DIY. Okay, sini dia punya tempat charger dia, satu 2.1 ampere, satu lagi 1 ampere charger macam biasa. Ini untuk charge power bank ni, micro USB. Ini kita ada level-level bateri dia, dan kalau kita klik switch ni, dia akan tunjuk bateri kita tinggal berapa. Ini saya dah charge, dia penuh Dan power bank ni saya buat pakai kayu. Kalau korang nak pakai Tupperware pun boleh je, tapi saya buat pakai kayu sebab nak cantik sikit. Saya akan buka sini, dan saya pakai yang holder jenis macam ni. Saya gunakan sebabnya kalau bateri ni rosak, saya boleh tukar, ganti bateri baru je. So power bank ni boleh tahan lama. Bukan kalau rosak buang. Lock ni saya boleh improve hari ni, tapi sebab ni first try, okey lah. Alright, jom kita test charge. Yes, charging. Untuk charge power bank, kita just cocok je dekat kita punya charger. Kalau ni kita charger ni. Ni saya punya power pack daripada M&A. Okay, saya cocok USB. Dan saya ambil mana cucuk lubang micro USB sini. Cucuk, sekejap bagi tunjuk. Okay, dia akan menyala, maksudnya tanda kita charge. Mana lubang dia? Okay, 1, 2, 3, cucuk, pop. Yes, okay. So charge. Ni charger kita. Ini sebab power pack ni ada macam-macam fungsi dia. So dia ada fungsi untuk charge handphone biasa. Jadi kita boleh guna, kalau guna charger handphone pun tak ada masalah. Terus cocok dekat sini, dapat charge. So bila dah penuh nanti kan dia akan stop charge handphone ni, charge power bank. Lepas tu kita boleh gunakan, bawa pergi mana. Settle power bank. So macam best tak video saya kali ni. Jangan lupa follow Berani Buat. Saya ada kat YouTube ada, Facebook pun ada. Mungkin lepas ni saya akan buat Instagram lah. Okay, video kali ni saya buat power bank. Lepas ni saya nak buat video lagi best daripada ni. Mungkin saya nak charge power bank ni gunakan solar. Macam mana tu. So jangan lupa follow saya, follow Berani Buat. Saya Wan Syafiq. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.